Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin menganjurkan majlis berbuka puasa bersama kanak-kanak berkeperluan khas. Majlis berlangsung di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Bengkurong. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan kepada kanak-kanak berkeperluan khas yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Bersuruhanjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Juga diadakan penyerahan sumbangan RM1,200 dan barangan elektrik kepada Pusat Ihsan yang diterima oleh Datuk Paduka Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, pemegang amanah pusat berkenaan. Majlis seumpamanya merupakan antara acara bagi memperingati penubuhan hubungan diplomatik Malaysia-Brunei ke-40 tahun. Umat Islam yang sentiasa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dapat menjadikan kehidupan dunia akhirat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Perkara tersebut antara intipati tazkirah tadabbur Al-Quran sempena sambutan nuzul Al-Quran. Tazkirah berlangsung petang kemarin di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Antara yang hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Tazkirah tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Juga menyentuh agar umat Islam mengamati dan merenungkan bersama kehebatan, keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Acara dikelolakan oleh Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti UBD. Sejak awal tahun ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah merekodkan lebih 630 panggilan berhubung kebakaran hutan dan rumput melibatkan kawasan seluas lebih 800 hektar seluruh negara. Panggilan kebakaran hutan dan rumput tersebut berpunca daripada keadaan cuaca panas dan suhu kering yang dialami. Kejadian kebakaran hutan atau rumput juga telah mendorong pencemaran kualiti udara di sebahagian kawasan negara ini yang boleh menjejaskan kesihatan serta penglihatan para pengguna jalan raya atau pengangkutan akibat asap tebal dan jerbu. Ke arah keberkesanan operasi pemadaman di kawasan kebakaran hutan dan rumput, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat telah meningkatkan aktiviti rondaan dan pemantauan, antaranya menggunakan drone dan fire bike ke kawasan yang sering terjadi kebakaran. Sehubungan itu, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar tidak membuat pembakaran terbuka atau perunan yang boleh melarat dan mengakibatkan kebakaran besar. Memastikan rumput atau lalang di kawasan rumah atau bangunan dipotong untuk mengelakkan api merebak dengan cepat. Tidak membiarkan bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada cahaya matahari yang boleh menyebabkan kebakaran. Berhati-hati dengan persekitaran rumah, memandangkan binatang atau serangga berbisa akan mencari tempat untuk berlindung. Orang ramai juga disaran untuk membantu memadam kebakaran hutan atau rumput yang kecil tanpa membahayakan diri sendiri. Jika melihat tanda-tanda kebakaran hutan atau rumput dan sebarang kecemasan, hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 995. Manakala bagi aduan aktiviti pembakaran terbuka, hubungi talian Darussalam 123. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak, Persatuan Pertiwi Brunei mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Antara yang hadir Datin Hajah Dayang Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Persatuan Pertiwi Brunei. Lebih 100 ahli persatuan dari ke-4 daerah menyertai majlis yang bertujuan menyamai minat kalangan ahli untuk membaca Al-Quran dengan baik dan lancar sebagai amalan harian. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, Guardian Brunei menganjurkan Guardian Raya untuk semua
Acara berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Kampung Salambigar. Acara berkenaan juga diisikan dengan pelbagai aktiviti. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Orang ramai disaran agar tidak mengongsikan maklumat peribadi dan kewangan dengan pihak yang tidak dikenali ketika dalam talian. Saranan tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos JPP, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi susulan aduan pelanggan berhubung pesanan ringkas yang diterima mengenai alamat penghantaran tidak betul dan meminta pelanggan untuk mengisikan maklumat di laman sesawang silos.top. Pautan teks pesanan ringkas tersebut adalah tidak benar dan pihak jabatan tidak pernah meminta maklumat peribadi dan maklumat perbankan daripada pelanggan untuk mana-mana perkhidmatan sedia ada. Orang ramai dinasihatkan untuk memastikan kesahihan terlebih dahulu sebelum menekan pautan yang diterima melalui SMS, WhatsApp atau media sosial dan pastikan untuk menggunakan laman sesawang rasmi kerajaan iaitu gov.bn. Untuk sebarang urusan melibatkan perkongsian maklumat peribadi. Untuk melaporkan sebarang kegiatan penipuan dalam talian, hubungi Brussert di talian 2458 001 atau email ke reporting@brussert.org.bn. Separuh jalan di kawasan kilometer 18.5 sehingga 16.7 hala daerah Blyth ditutup sementara hari ini. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya memaklumkan penutupan adalah untuk memberi ruang kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat melaksanakan kerja-kerja mengawal kebakaran hutan yang berlaku. Orang ramai boleh menggunakan Jalan Lumut Anduki sebagai alternatif jika perlu untuk menuju ke Seria. Sementara itu, separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah akan ditutup sementara di lokasi yang berasingan pada 28 hingga 31 Mac. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja melapis semula jalan raya yang dilaksanakan dari pukul 8 malam hingga 5 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sebuah syarikat di daerah Blyth dikenakan kompaun oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Syarikat Saisha Trading Company Sendirian Berhad didenda RM500 atas kesalahan menjual beberapa jenama susu tepung formula melebihi harga maksimum yang ditetapkan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. JPES juga mengeluarkan 10 notis amaran sepanjang bulan Januari dan Februari 2024 kerana ketidakpatuhan para peniaga terhadap Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya termasuk menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi minyak masak dan susu tepung formula, mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem kaunter pembayaran dan kegagalan memaklumkan mengenai aktiviti jualan murah.